ni lah. Sama lain lah. Okay, tak apa. Video cikgu dah terkerat separuh. Ada 2. Okay. Ni contoh rumah kamu. Rumah kamu ada 10 lampu. Lampu filament. Kau kenal lampu filament macam mana tak? Tahu tak lampu filament tu yang mana? Lampu filament, bahasa lain dia lampu mentor. Orang tak pakai dah. Kan dia ada macam ni kan. Lampu ayam. Orang panggil lampu ayam. Ada ke pakai rumahmu? Rasa tak ada dah. Tukar, jangan pakai. Elektrik kuat. Kemudian cepat terbakar, membazir. Tapi orang tak pakai dah. Maksud rumah kamu tu lama benar lah. Orang pakai lampu LED dia semua sekarang tau. Sebab dia jimat tenaga. 100 watt. Kalau pakai 60 watt tak terang tau. Kita kena pakai 100 watt. Cahaya dia memang terang. Tapi kalau kamu pakai LED, LED berapa watt? Kau bayangkan kalau kamu pasang LED yang lampu kotak ke 4 segi kan, yang bulat kan. Lampu tu baru 18 watt. Cukup terang untuk bilik tu. Tapi bila kamu pakai 100 watt, kamu bayangkan berapa banyak beza penggunaan tenaga elektrik. Okay. So, ni lampu filament. Lampu Kalimantan ataupun bahasa lain dia, lampu pendaflor. Kalau dulu dipanggil lampu pendaflor. Yang kamu petik switch, dia berkedip-kedip, pump baru dia nyala. Betul? Tapi sekarang ni orang dah tukar lampu apa? Lampu Kalimantan jenis LED. Kamu petik je terus menyala. Dan nilai watt dia rendah. Dalam saya rasa dalam 18 watt aja. 18 watt juga, tak tinggi. Sebab tu sekarang ni banyak orang tukar kepada lampu LED sebab penggunaan tenaga elektrik yang lebih rendah. Okay, tapi ni sebab ni mungkin dia kira yang dulu. So kita consider ini yang lama. Tapi kira kami ikutlah ni. Yang ketiga, soket. Tahu soket? Pernah nampak benda ni tak? Ni. Pernah nampak? Tempat plug tu kan? Ni switch. Okay, benda ni disambung pada mana? Okay, dia ni akan pergi kepada DB. Ingat tadi saya sebut DB? Okay, kita akan belajar lepas ni tau. Kemudian kita belajar kira dulu, kemudian kita akan buat pendawaian. Dia sambung kat mana? Dia sambung pada DB. Dekat DB bagaimana? Dia akan panggil MCB. So, ni 16M. MCB, litar jejari. Dia ada 2. Litar gegelung, litar jejari. Okay. Kemudian, rumah kamu ada pemasak. Ini kuasa yang digunakan. 5 kilowatt. Lagi besar nilai watt ini, maka nilai arus yang mengalir adalah lebih besar. Faham? So, bila lagi besar, penggunaan tenaga elektrik lagi tinggi. Sebab tu, rumah janganlah pakai ada unit pemasak. Contoh yang kuat elektrik, kalau kamu pakai streka, kamu pakai dapur nasi, unit pemasak, microwave, kan? Benda-benda yang ada pemanas tu, semua memang menggunakan tenaga elektrik yang besar. Kemudian kita ada kipas siling. Kemudian kita ada aircon. Apa maksud HP? Apa maksud HP? Okay. 1 horsepower, berapa watt? Kita tukar pada watt. 1 horsepower adalah 746 watt. So, bila kita convert nanti, sebab kita kira dalam watt, kita tak kira HP. So, kamu kena kali. 1.5 kamu kali dengan 746. Dia akan dapat bukan 1.1 something lah. Kilowatt. So, kita akan kira. So, ni adalah barang elektrik yang ada dalam rumah kamu. Okay? Kita andaikan inilah rumah kamu. Kamu nak buat rumah. Okay? Dah siap rumah kamu. Kamu nak buat pendawaian. Kamu dah jangka. Okay, lampu berapa banyak. Kipas angin berapa banyak. Soket berapa banyak. Dekat mana aircon. Dekat mana unit pemasak. Dekat mana. Semua kamu dah kira semua dah. Okay, kamu nak kira. Okay, berapa fasa aku perlu buat pendawaian kat rumah aku. Adakah 1 fasa ataupun 3 fasa? Dia bukan buat 1 fasa udahlah cukup tak ni. Nanti kamu buat kerja 2 kali, kos dia akan meningkat. Sebab tu kita kena pilih. Okay? AK kamu belajar kira. GKT tahun depan kamu kena lukis lukisan elektrik, pendawaian elektrik kamu kena buat dalam GKT tahun depan. Kamu budak form 5 tengah kelang kabut,
menyiapkan kerja khusus. Dan kamu pun insya-Allah bulan 8, masa bulan ni kamu akan dapat tajuk kerja khusus. So siapa yang jenis ngelak tu, kau tendang dia keluar. Lepas tu juga nak tendang dia. Okey, ni juga cerita tadi kan. Okey, sekarang ni tengok buku. Kita ada 2 jenis arus. Satu arus maksima, satu arus anggaran. Okey, kita kira kuasa P. Apa formula bagi kuasa? P sama dengan, formula kuasa apa? P sama dengan, memanglah P tu power. Cikgu tahulah P tu power. Formula I V. I tu apa? Dah belajar minggu lepas. I tu apa? Arus. V tu voltan. So ni kita nak kira apa? Arus. Tak, pengiraan arus kan? Kita nak kira pengiraan arus. Bukannya voltan. Okey. So I sama dengan PV. Betul? Betul salah? Betul salah? Kamu jujur tak tahu. Betul salah? Kalau kamu ini pun kamu kata betul, cikgu memang menjangkakan confirm admit kamu 9. Kalau setakat tukar yang ini matematik, basic matematik pun kamu tak betul. Okay? Lepas tu kamu kena kuatkan matematik kalau kamu nak ambil engineering. So I tukar je lah. Kalau sebelah sana darab, tukar je dia apa? I sama dengan bagi, iaitu P bagi dengan P. Okay. P, apa nilai P? Seratus ada sebelah ni. Ambil sebelah 100. Berapa bilangan dia? Tengok soalan. Rumah aku ada berapa lampu? Rumah aku ada 10 kali dengan 10 kali 10. Okey. Berapa voltan satu fasa? Standard dia adalah 230. Ni standard. Dia antara 220 hingga 240, tapi kita ambil pada 230. Okey, berapa nilai arus dia? Kira 100, cikgu tak ada kalkulator pula. Okey, 100 kali 10 bagi dengan 230. So, nilai arus adalah 4.34. Apa unit dia? 35. Apa unit dia? Apa unit bagi arus? Ya. Bangang semua anak murid aku ni. Penat. Cikgu siapa ajar tahun lepas? Cikgu? Nuriza. Bukan matematik, cikgu sains. Nuriza, unit bagi arus adalah A, adalah M. Ampere. Joule adalah tenaga. Okay, ohm adalah rintangan. Volt adalah voltan. Watt adalah kuasa. Okay, ini untuk arus maksima. Maksud dia, kalau tak faham cakap cikgu kalau kamu pakai 10 lampu 100 watt, arus maksima yang akan digunakan adalah 4.35. Itu yang paling besar dia akan guna. Itu maksud dia arus maksima. Okey, boleh faham? Tapi dalam pengiraan fasa, kita tak ambil arus maksima. Kita ambil arus anggaran. Iaitu, tu yang pakai balik table ni. Ni. Ikut kata lampu, dia ada diskaun 66%. So, arus anggaran adalah I sama dengan arus maksima kali dengan 66%. Okey, cikgu kenapa dia kali dengan 66 cikgu? Sebab itu daripada jadual yang diberi oleh TNB. Kau jangan cakap banyak, kau ikut ajalah dia bagi macam tu. So, arus maksima adalah 2.87 ampere.
Itu dia balik ni 4.35. Ini adalah 2.87. Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang faham. Kalau kamu tak buat benda ni, kamu lupa. Okey, yang kedua, lampu pendar floor. Formula yang sama. Sebab kita cari arus. I sama dengan P over V. Berapa nilai P dia? 40. Berapa bilangan dia? Tengok jadual. Bukan buku. Kamu tak ada buku ke? Ada 14. Okey, 14. Okey, ni yang kadang pelajar kadang dia terlupa tau. Untuk lampu pendar floor, dia ada perkali khas yang perlu dikalikan. Tapi pelajar selalu terlupa. Okey, sebab tu kenapa kita tukar lampu pendar floor yang jenis Kalimantan pendar floor, kita tukar pada LED di samping watt dia tinggi, dia ada satu perkali yang wajib kali 1.8. Dia ada gandaan ni tau, 1.8. Kalau kamu pakai lampu LED, lampu filament, dia tak ada 1.8 ni. Sebab tu kenapa kalau kamu pakai lampu Kalimantan pendar floor, tukarkan pada LED. Sebab kamu dapat buang nilai 1.8 ni. So ingat, 1.8 ni perlu didarab kalau untuk lampu Kalimantan pendar floor. Jangan lupa. Okey, tapi banyak pelajar dia lupa nak darab. Bagi dengan 2, 3, 0. Okey. Siapa ada kalkulator? Tolong kira. 40 kali 14 kali 1.8 sama dengan bagi dengan 2, 3, 0. Jawapan dia, nilai arus dia adalah 4.38 ampere. Boleh faham tak ni? Okey. Anggaran pun sama kaedah macam yang atas. 4.38 darabkan 66%. Maka arus anggaran dia adalah 2.89 ampere. Okey, tak faham tanya. Ya. Apalah wattnya semua sama. Watt. Tengoklah kalau dia bagi 40, kau ambil 40. Kalau dia bagi 20, kamu ambillah 20. Faham? Tengok pada soalan. Apa dia? Buku teks dia kamu tahu tak lampu pendar floor kita ada banyak jenis? Lampu pendar floor kita ni ada banyak jenis. Ada yang 20 watt, ada 40 watt, ada 36 watt. Ada banyak jenis. Tak, masalahnya benda ni kamu tak belajar, cikgu belajar. Okey? Bila kalau kamu sebagai seorang wireman, kamu tahulah. Macam kamu basikal. Cikgu tanya, kenapa basikal kau tayarnya saiz ni? Kenapa bunga dia macam ni? Kenapa berat dia macam ni? Kamu tanya cikgu, mampus cikgu tak tahu. Tapi kalau tanya kamu, kamu tahulah. Kenapa berat basikal kamu kena bawah 8 kilo? Kamu tahu cikgu rasa sopa je aku kayuh 8 kilo dengan 80 kilo. Kalau tak ada gerat, tapi 8 kilo berbeza dengan 80 kilo. So kamu tahu. So ikut apa yang dia bagi. Macam baru ni basikal Azizul Husni Awang. Husni Awang. Basikal dia berapa puluh juta? 3 juta. Bukan 10 juta ke? Bukan 30 juta. Tu dia orang kata, baiklah beli emas tongkol tu, gantung kat tengkuk dia. Tak payah ambil Olimpiknya emas. 30 juta. Basikal bang, 30 juta. Kau gila. Dia tahulah sebab kenapa nilai basikal tu 30 juta. Sebab spek dia. Sama macam pendar floor ni, cikgu tahulah. Okey. Ikut watt dia. Boleh? Cepat. Habis data kamu, siang kamu. Okey. Itu lampu pendar floor. Kipas angin ada? Kipas angin ada? Ada. Okey, sekarang soket. Okey, soket ni siapa ada buku teks? Tolong betulkan. Okey, buku teks tu silap. Okey, sama juga I sama dengan cuma yang soket dia lain. Ingat ni bukan ni, bukan formula ni. Okey, soket nanti kita akan belajar MCB. Okey, MCB ni dekat DB kamu ada satu switch kan? Okey. Dia biasanya dekat tengah-tengah.
Dia akan, nanti kamu tengok kan, dia ada tulis C16, ada tulis C32, ada tulis C20. Itu biasa 3 tu je lah. Ada C6. Okey. Biasa kalau C6 untuk lampu dengan kipas. Sebab tu kalau kamu tahu, katakan kamu nak repair kipas. Kipas rumah kamu rosak. Kamu takut kena kejutan elektrik kalau kamu tak matikan power. Kamu tak payah matikan semua satu rumah. Kamu cari yang mana C6. Sebab C6 dia akan sambung pada lampu dengan kipas sahaja. C16 ke atas dia sambung pada soket. So kamu tutup je lah yang C6. So dia tak akan kecil soket. Ya. Ya, tapi kalau wireman tu tak ikut peraturan yang telah ditetapkan, patutnya C6 dia bantahannya C16. Jadi masalah lah. Sebab tu wireman dia kena jujur. Tapi wireman takkan bodoh lah. Buat apa nak letak C16? Sebab C16 lagi mahal pada C6. Kan? Rugilah dia. Itu bangang lah. Tapi kalau dia tipu daripada yang C16 dia tukar je C6 tu, tu mungkin ikut sebab dia nak jimatkan kos dia. Kita tak tahu. Okay. Kamu tengok buku teks. Satu MCB sebenarnya ikut peraturan dia boleh keluar hanya 2 soket. 2 je. Dia keluar 2 je. Tak boleh keluar lebih. 1 liter dia boleh pecahkan kepada 2 je. Kalau ikut peraturan. Tapi kadang-kadang wireman ni dia jenis nak senang. Dia buka lebih. Kita bukan tahu. Ataupun kamu loop dekat sini banyak. Tapi ikut standard 2. Sebab tu lah buku teks ni kamu tengok 4 unit kan. Betul kan? Okay. Kalau soalan ini, kamu tengok dia berapa unit dia ada? Dia bagi berapa? 10 kan? Okay. 10 kuantiti bilangan 10. Sebab juga sebut 1 liter ada 2. So 10 kena bahagi dengan 2. Cikgu tanya, yang ni faham tak? Takut banyak pelajar datang sini dia bangang banyak ni tak faham. Faham tak? Cikgu tanya balik. Kenapa bagi 2? Kenapa bagi 2 faham tak? Okey, macam cikgu sebut tadi, 1 MCB dia hanya boleh pasang 2 soket. Okey, maksud dia 10 ni, ini ada 10 soket. 10 soket berapa MCB? Ada 5, 2. So maksud dia ada 5 MCB. Sebab tu kena bagi 2. Sebab 1 MCB nilai dia berapa? Yang dalam soalan ini nilai dia 16. Dia pakai C16. Kalau soalan letak C20, MCB 20M, kamu pakai 20. Kau jangan hafal 16 ni aja. Tengok pada soalan. Jangan ambil nilai ni. Kadang pelajar, ya Allah, dia pergi ambil 13 ni. 13 ni apa? 13M tu apa maksud dia? Ya, apa maksud dia tu? Itu kat mana kamu nak tahu? Ida, ini adalah fuse. Faham? Okay. Macam mana kamu nak bezakan plug 13 ampere dengan plug 15 ampere? Nak beza macam mana? Tak tahu cikgu. Saya tahu plug semua serupa. Betul? Okay. Yang 3 ampere, kaki plug 4 segi. Kalau kamu buka, dalam dia ada fuse. Fuse ini 13 ampere. Okay, yang kamu banyak soket kita semua kaki dia 4 segi, betul? Tapi ada soket, kalau kamu tengok, kaki dia bulat. Pasang tak? Bentuk dia pun sama. Bentuk dia, bentuk biasa kaki bulat, bentuk macam ni. Dia bulat. Tapi yang ni jadi 4 segi macam ni. Biasanya. Dia beza. So, ini tak ada fuse. Ini nilai dia berapa. Walaupun tak ada fuse, dipanggil plug palam 15 ampere. Yang sebelah tu, palam 13 ampere. Tapi banyak pelajar buat silap. Dia ambil nilai MCB tu adalah 13. Sedangkan itu bukan MCB. Itu adalah jenis palam. Plug kita. Okey. Boleh faham? Okey. 10 bagi 2 kali dengan berapa? Kan banggang. Orang boleh pas cakap. 13 tu palam. Fuse. Kali berapa MCB dia? Tadi aku dah cerita dah. Berapa? 16.
Kan kat atas juga. Kamu use cikgu penat aku ngajar kau kat atas ni. Kan dia dekat ni. Ni. Apa buku tak ada? 117 buku teks. Ha, kenapa tak ada? Apa yang tak ada buku surat 17? 117 buku teks. Kamu apa pula yang tak adanya? Kamu tembok sekali. Ni buku teks. Ni cikgu tengah selap buku teks ni Mana tak adanya? Ha. Ni. Ni. Cikgu suka betulkan kat sini 4 unit ni. Ni 4 unit. Cikgu betulkanlah buku teks. Cikgu tak boleh contin kat kertas ni. Cikgu buka pada PowerPoint. Ada. Macam ni kan. Cikgu tukar ni. Yang ini 4 unit ni. Ni cikgu boleh contin. Okey. Yang ni kamu tukar. Ni kipas. Silap. Kena balik. Kamu tukar dekat sini. Soket dia keluar ni. Kamu tukar. Bukan tukar. Kamu tukar dalam 4 unit ni. Kamu apa? 4 bagi 2. Kali 20 kenapa? Sebab MCP dia 20. 4 bagi 2, 2. So ni patutnya bukan 80. Ini patutnya 40. Okey, ni buku teks. Boleh? Betul kan buku teks? Yang cikgu ajar ni kan lain sikit pada buku teks ni. Lain sikit lah sebab nilai ni 36. Dia ni 60. Lain sikit lah. Tapi benda sama je dah. Okey? Kamu boleh refer pada buku teks. Dia bukan sama macam cikgu ajar kira tu. Okey? So ni cikgu sebut. Bagi. Okey? 16. Berapa nilai dia? 5 kali 16. 5 kali 16. 80 ampere. So arus maksima dia 80 ampere. Boleh? Tak faham tanya? Okey, kemudian arus anggaran. Okey, arus anggaran 10 bagi 2 berapa? 5. Okey. Maksud dia liter yang pertama. Okey, kalau kamu tengok buku teks, dia kata soket pertama 100%. Okey, maksud dia satu soket dia tak ada diskaun. Dia tak ada arus, dia tak ada faktor kepelbagaian. Maksudnya satu soket ni kita kena kira maksima, iaitu kalau di sini berapa? Soalan ni, kalau soalan ni berapa? Maksima dia, MCB dia berapa? 16. Okey. So arus maksima berapa? 80. Okey, 80 tolak 16 sama dengan berapa? 64 ampere. Boleh? 80 datang dari mana? Datang daripada arus maksima. 16 ni datang dari mana? 16 ni adalah soket yang pertama. Dia kena ambil nilai MCB. Tak ada faktor kepelbagaian. Okey. Kemudian baki dia 64 M ini dia ada macam cakap bagi diskaun 40%. Maksud dia 64 kali dengan 40%, iaitu 25.6. Okey, berapa arus maksima dia? Arus anggaran dia 25.6. Kamu tambahkan balik dengan 19. Sebab ni kira juga tau. Sebab ni tak ada diskaun. Yang ni liter lain ada diskaun. So kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat tambah 16 balik, iaitu 41.6. 41.6. Ni berapa nilai dia? Arus maksima. Arus maksima berapa? Arus maksima berapa? Arus maksima 80. Sebab ni arus maksima. Ini arus anggaran. Faham? Boleh? Yang lain faham ke ni? Tak faham tengok video. Nanti tak faham tengok video juga boleh. Okey, yang ketiga, unit pemasak. Okey, unit pemasak I. Formula sama. I sama dengan P bagi V. Berapa unit ada? Ada 3 unit? Dia nak 3 ke? Unit pemasak ada 1 je lah bang. 3. Kau tengok mana 3? Apalah tak adanya? Buku latihan kamu ada tak?
Ya Allah, dalam buku modul kamu tak ada ke benda ni abang? Buku modul kamu? Ya, tak ada. Tunjuk. Jangan. Kejap. Bodam tunjuk. Cikgu ping kamu. Jangan. Cikgu ping siapa nak tunjuk ni? Okey, cikgu ping bodam. Mana bodam? Buka kamera tengok. Tak buka modul. Buka, tangkaplah kamera kamu kat tu. Kat mana? Ya Allah, kamu ni tak kaitum tak kerti. Muka surat 34. Kalau kamu tak share tak apa, kamu ambil gambar, cikgu dah pin pada kamu. Okey, mana Yus? Jap Yus. Tu, ni apa ni? Tak ada. Nampak sangat menipunya. Hidup tak habis menipu. Okey, sambung balik. Ada kan? Alright, sambung balik Tu, satu je. Tu, formula dia sama dah. Satu kali berapa? Berapa unit? 5 kilowatt. 5 kilowatt bersama dengan berapa watt? Sama dengan berapa watt? Kan tahu pun. Bangang. Ada ke bodoh nak korang ni, aduh. Ya Allah, ada apa kebahangang benar. Teruk benar lah korang. 5,000 bang. Kilo, kilo 1,000. 5,000. Kamu kata 500. 21.74 ampere. Okey, unit pemasak. Dia tak ada faktor kepelbagaian. Ya, ada lah. Ada. Okey. Dia ada. Kalau kamu tengok buku teks, muka surat 118. Unit pemasak yang pertama tolak 10. Okey, maksud dia 21.74 tolak 10 dapat berapa? 11.74 ampere. Dia bagi berapa faktor kepelbagaian dia? Dia bagi 30%. So, 11.74 kali 30 dapat berapa? Okey, kira 11.74 kali 30% dapat 3.52. Okey, berapa jumlah semua sekali? Ambil balik 10 kat atas ni, tambah balik. 10 tambah 3.52 dapat 13.52 ampere. So, arus anggaran 13.25 ampere. Yang ni berapa? Maksima? 21.74. Okey. Last kali. Ya. Apa yang tak ada? Orang lain ada, kamu tak ada. Okey. Sambung lagi, kipas. Kipas pun sama. I sama dengan sama. P berapa? Kuantiti. Dua ke satu? Dua. Bagi dengan 230. Okey, satu lagi tentang motor. Peralatan elektrik yang ada motor elektrik. Okey, yang ada motor elektrik wajib bahagi dengan 0.85. Jangan lupa. Yang ni pun satu lagi pelajar suka lupa. Okey, dia suka lupa bagi 0.85. Macam kipas angin ada motor elektrik kena bagi. Aircon ada motor tak? Ada ke tak ada? Ada. So nanti kena bahagi juga. So berapa nilai dia? Okey, 85 kali 2. Nanti kalkulator kira pun nanti salah kau ni. Okey, kali 2 bagi dengan 230.
Okey, bagi dengan 0.85. So, nilai dia adalah 0.87 ampere. Okey, kipas angin juga dia ada faktor kepelbagaian macam lampu, iaitu kena darab dengan 66%. So, berapa nilai dia? 66%. So, dapat 0.57 ampere. Sini 0.57 ampere. Yang ni 0.87. Boleh? Ini kita ambil lama-lama sangat kita buat. Okey, boleh? Last kali. Aircon. I sama juga, ya? Berapa? 1.5 kali dengan berapa? 746. Okey, berapa kuantiti? 1. Tak payah dah kali 1. Nak kali 1 pun boleh. Bagi dengan 230 kali 0.85 sebab dalam aircon ada motor elektrik. So, bila kamu kira 1.5 kali 746 bagi dengan 230 bagi dengan 0.85. So, dia adalah 5.72 ampere. Aircon tak ada. Dia sama juga. Dia tak ada faktor kepelbagaian. So, maksud dia 5.72, 5.72. Antara yang tak ada aircon, satu lagi pemanas. Pemanas air pun tak ada. Okey, last kali, kamu nak tahu macam mana, berapa fasa kamu nak pasang, kamu kira semua arus maksima dan arus minima. 4.35. Siapa yang buat dengan cikgu sekali, tulis dalam buku tu. Kira sama-sama. Tambah 4.38. Tambah 80. Ni arus maksima Tambah 21.74. Tambah 0.87. Kemudian tambah 5.72. So, arus maksima kamu adalah 117. Ini arus maksima. 117.06. Okay, berapa arus anggaran kamu? Arus anggaran 2.87 tambah 2.89. Okay, tambah 41.6 tambah 13.52. Kemudian tambah 0.57 tambah 5.72. So, 67.17. Okey, dapat nilai ni. Soalan dia, rumah kamu pakai berapa fasa? Habis dah. Okay, rumah kamu pakai berapa fasa? Kalau tengok buku teks, okay, tengok buku teks balik. Okay, apa ni? Okay, dia kata, walaupun arus, ini dalam buku teks walaupun arus maksima 93.17, tetapi ia tidak diambil kira sebagai jumlah arus beban. Jumlah arus anggaran adalah 54.91. Maka dia kurang daripada 60 ampere. Maksud dia, nak tahu satu fasa, 3 fasa. Kalau kurang 60 ampere, satu fasa. Kalau lebih, berapa fasa? Contoh ni kan, kalau lebih, yang ni berapa fasa ni? So, kamu kena buat, tak ada 2 bang, 3 fasa. Sebab apa 3 fasa? Sebab apa 3 fasa? Soalan cikgu, sebab apa 3 fasa? Sebab salah, kau jangan cakap ayat kau panjang. Okey. Apa ni, boleh apa? Allah, Pak. Apa? Berapa? Kenapa cikgu sebut
Pandai itu je. 60M je. Lebih 60 pakai 3 fasa. Kurang 60, 1 fasa. Ini yang kita nak buat pengiraan. Boleh faham? Kamu lambat, slow, lembab. Lagi. Okey. Faham? Okey, nanti besok pagi kelas pukul 7.30 bang. Cikgu tahu. Okey. Nanti sekarang kamu kalau boleh janganlah cikgu hantar WhatsApp pada mak bapak kamu, siap mak ayah kamu tau. Faham Yang mana macam Syawal 10 kali hantar Syawal, malu. Kalau kamu ada masalah phone, data, kamu PM cikgu. Tapi kalau cikgu boleh top up untuk kamu, tak masalah. Tapi janganlah top up tu buat game pula. Tapi biarlah kamu betul-betul memerlukan, boleh cikgu tolong kamu top up. Tu cikgu Syawal, kalau phone tak ada, kenapa tak register kata tak ada phone? Ataupun sekarang ni kamu pergi tukar Syawal, cakap cikgu saya memang tak ada phone. Tak. Itu dia ada 2 fasa tau. Satu yang yes tu. Yang kedua yang sekolah bagi. Siapa yang dapat sekolah bagi, lagi canggih. Siapa dapat yang sekolah punya, harga jauh lebih mahal daripada yes yang bagi. Sebab sekolah, ya. Sekejap.